Selamat datang dan selamat kembali kepada Renungan Harian di UMC VM. Hari ini saya akan membawa kami dalam firman Tuhan merenung akan hidup Ayub dan akan lebih fokus kepada bab yang terakhir, iaitu bab 42 ya. Jadi hari ini saya ingin sampaikan akan kisah Ayub. Hidup Ayub itu adalah satu kisah hidup yang hancur. Dan kalau kita merenung kepada diri sendiri, saya sendiri tidak suka akan kesusahan, lebih-lebih lagi melalui satu kehancuran di dalam hidup saya. Akan tetapi, di sebalik kehancuran yang dilalui oleh Ayub maupun dari hidup saya, kita dapat mendalami pemahaman kita tentang Tuhan. Mari kita lihat dan renung akan Ayub 42, bab 42 ayat 5 dan 6 yang mengatakan, "Dahulu aku hanya mendengar tentang engkau, tetapi kini aku sendiri melihat engkau. Oleh itu aku malu kerana segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Di sini dalam ayat 5 saya perhatikan bahawa ada dua perkara yang boleh saya belajar daripada hidup Ayub dan dari petikan ini. Ayub berfikir bahawa dia sudah mendengar akan Tuhan selepas ribut ya, kerana dalam bab 40-41 Tuhan berfirman kepada Ayub melalui ribut ya. Tetapi di sini bersambungan dan menyatakan bahawa dia melihat sendiri akan Tuhan. Apakah maksudnya di sini? Saya rasa Ayub secara peribadi mengalami Tuhan semasa melalui ributnya. Dia bukan sahaja mendengar akan firman Tuhan masa ribut, tetapi dia mengalami secara peribadi apabila dia melalui ribut. Dia melaluinya dengan kehadiran Tuhan. Dia melaluinya dalam kehancuran dengan kehadiran Tuhan. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Kita tidak semestinya akan melihat Tuhan apabila kita mengerti akan, kita tidak semestinya akan melihat Tuhan apabila kita tidak mengerti akan kehadiran Tuhan, apabila kita melalui kehancuran di hidup kita. Ini akan membuka mata kita untuk melihat. Sebaliknya, ini akan membuka mata kita untuk melihat siapakah Tuhan semasa kami melaluinya dan tempat kita sebenarnya di dalam Tuhan. Jika kita melalui kehancuran sekadar mendengar Tuhan sahaja, kita akan melaluinya dengan satu keinginan pengadilan. Kita tidak akan mendengar kerana kita sedang mengeraskan hati kita, dan kita akan berkeras kerana kita tidak dapat pengadilan yang sebenarnya yang kita rasa, dan kita tidak akan bersabar untuk menerima dan melihat keputusan jika kita melaluinya sekadar mendengar firman Tuhan, kerana kita tidak akan memahami ataupun melihat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kesimpulan kedua di sini adalah kehancuran tidak semestinya bersangkut paut dengan keadilan, seperti di dalam hidup Ayub. Jika kita betul-betul memahami tempat kita dan kebesaran Tuhan, kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan keraskan hati kita.
Kalau tidak, ia akan makin mengeras, membatu. Dan jika ini terus berlaku, dan jika kita terus membenarkan keadaan ini berlaku, ini akan menjadikan kita keras. Saudara-saudari sekalian, jika ini berlaku, hidup kita akan sengsara. Kita akan menjadi hamba kepada kemarahan, kesakitan kita, kedukaan kita. Seperti Raja Daud yang melalui kehancuran hidupnya semasa Tuhan menghakiminya untuk dosanya. Ini berkaitan dengan Bathsheba, dan apa yang berlaku ialah Tuhan mengambil hidup anaknya dan dia sangat duka. Dan inilah yang ditulis pada masa-masa itu. Saya merujuk kepada Mazmur bab 51 ayat 17. Korban untuk Allah ialah hati yang hancur. Hati yang hancur dan sesal. Ya Allah, tidak akan kau remehkan. Kesimpulan ketiga, apabila kita melihat Tuhan semasa kami melalui kehancuran ini, kita akan mengenali tempat kita dan kebesaran Tuhan yang membawa kita akan tentang kehancuran Ayub setelah dia melihat Tuhan, yaitu yang pertama, penyerahan kepada Tuhan. Ayat 3 dan 6, dia mengaku bahwa dia tidak mengerti dan menyesal duduk dalam debu dan abu. Yang kedua, dia mengaku akan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, ada satu pembesaran hatinya dan diberkati. Ayat 10, dia mengatakan dia menjadi pembela, menyatakan bahwa dia selepas itu dia menjadi pembela kepada kawan-kawannya karena kesalahan tiga kawan semasa mereka bertukar pendapat. Jikalau kita mengeraskan hati dan membatukan hati kita, apakah yang akan terjadi? Saya rasa pendamaian itu tidak terjadi. Dan lebih-lebih lagi, pembesaran hati Ayub yang setelah melihat Tuhan semasa kehancurannya. Dan ini membawa pemberkatan. Seperti ayat 10 menjelaskan bahawa Ayub menjadi pembela kepada kawan-kawannya kerana apabila hatinya dibesarkan oleh Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni kawan-kawannya, dia dapat berdamai dengan kawan-kawannya. Dan berterusan dengan itu, pemberkatan Tuhan itu akan datang. Itulah yang didapatkan dalam ayat 10 yang mengatakan, kemudian selepas Ayub berdoa untuk ketiga-tiga orang sahabatnya, Tuhan menjadikan Ayub kaya semula dan memberi dia kekayaan 2 kali ganda daripada yang pernah dimilikinya. Dalam penutupan, di dalam kehancuran, adakah kita bersedia untuk melalui kehancuran yang akan mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah? Adakah anda bersedia? Ayat 12 mengatakan bahawa Tuhan memberkati Ayub dengan lebih berlimpah pada akhir hidupnya. Adakah anda bersedia untuk menerima berkat ini? Dan jika jawapan anda ya, maksudnya kita juga harus bersedia untuk melalui kehancuran. Tetapi yang penting, apabila kita melalui kehancuran ini, kita bukan sahaja melihat, tetapi kita tidak akan sahaja mendengar firman Tuhan, tetapi kita akan melihat Tuhan
apabila kita melalui kehancuran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu adalah benar. Firman-Mu itu adalah setia. Firman-Mu itu tidak akan berubah. Dan Tuhan, kepada kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, bawalah kami Tuhan supaya bukan saja melihat dan mendengar, bukan saja mendengar Tuhan firman-Mu, tetapi Tuhan kami akan melihat Kamu. Kita akan mengetahui tempat kami di dalam-Mu. Kita akan memahami Tuhan kebesaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, saya mengira setiap satu Tuhan yang mungkin ada ketakutan, yang mungkin ada banyak persoalan, yang mungkin juga yang kurang percaya atau tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan Kamu akan membawa kami melalui setiap kehancuran hidup kita untuk melihat Kamu di dalam segalanya Tuhan. Supaya Tuhan kami akan menerima Tuhan pada akhirnya berkat-Mu. Jadi Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai kami berjumpa lagi. Bye.